kita nak kena bergerak dan kita kena terus bersama dengan kapal ni. Itu tugas saya, itu tugas tuan-tuan. Tugas tuan-tuan membantu kita memastikan bahawa direction itu sudah betul. Sesiapa saja yang cuba untuk nak merosakkan direction itu, kita akan jadi benteng kepada orang tersebut. Dan saya bawa tuan-tuan, ni saya bawa kenyataan daripada MP Temerloh. MP Temerloh bertanya kepada Rafizi berkenaan ekonomi dan sekarang ini saya akan bercakap sedikit mengenai ekonomi. Baik, kita dengar. Sebab kalau kita lihat situasi hari ini, krisis kenaikan harga barang yang tinggi, nilai mata wang ringgit yang lemah, keadaan ekonomi merundum. Tak betul Temerloh kalau kau kata ekonomi merudum. Kod mananya ekonomi merudum Temerloh? Pertumbuhan ekonomi naik dari satu suku ke suku. Ekonomi terus berkembang. Kadar pengangguran terendah. Kadar inflasi terendah. Jadi kecualilah definisi ekonomi merudum itu pandai-pandai dibuat oleh Temerloh. Perkara itu tak betul. Kemudian nilai mata wang kita pun merundum. Nilai mata wang betul merudum tetapi satu dunia merudum. Yang tak merudum sekarang hanyalah Amerika Syarikat. Jadi sebab itu keadaannya tak boleh dibandingkan dengan keadaan nilai mata wang sekarang ini dalam suasana ekonomi dan juga perdagangan antarabangsa yang berbeza sekarang berbanding dengan tahun 1998 ataupun tahun 2015. Kalau nak dikatakan nilai mata wang merudum itu sebagai tanda kepada masalah ekonomi negara, yang berlaku ialah bila mata wang merudum, yang lain pun merudum juga. Gaji jatuh, ekonomi tak berkembang, orang hilang kerja, itu baru boleh kata merudum. Yang berlaku sekarang ini di seluruh dunia, mata wang jatuh kerana kita melalui keadaan yang mana kerajaan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedahnya, kemudian dunia pula berlaku pelbagai pergolakan dan baik, okey. Now, Temerloh tadi menyebut bahawa ekonomi negara sedang merudum, dalam keadaan ekonomi negara merudum. Jadi Rafizi mempertikaikan, dia kata kat mana yang merudum. Dia kata dengan harga barang naik dan sebagainya, ekonomi merudum. Dia kata kat mana yang merudum. Baik, kita tengok macam mana tuan-tuan. Kalau kita nak bercakap, tu saya kata pembangkang. Kalau kita nak bercakap, kita bercakap secara objektif. Kita bercakap secara fakta. Now, ada komen saya baca tadi. Tengok barang sekarang ini makin naik dan sebagainya. Compare kepada bila? Compare kepada bila? Compare kepada 33 bulan mereka memerintah. Comparekan minyak kepada 3 bulan mereka memerintah. Comparekan ayam 33 bulan mereka memerintah. Comparekan telur, harga telur 33 bulan mereka memerintah. Harga naik atau turun. Sebab itu saya kata, kebanyakan yang bercakap ni, dia bercakap kepada persepsi dia, tapi dia tak pernah bersandarkan kepada fakta. Baik, hari ini saya buat faktanya tuan-tuan. Kita tengok, apakah keadaan ekonomi negara kita sekarang ini merudum atau tidak. Dan kenapa saya kata, kejatuhan mata wang pada tahun 2021-2022 di mana kita mencatat pada waktu itu kadar terburuk sejak tahun 1997 berbeza dengan apa yang berlaku kejatuhan mata wang sekarang ini. Baik. Malaysian Economic Overview 2023. Now, salah satu indikator pertama kalau kita nak lihat adalah berkenaan dengan Malaysian Employment Rate. Tuan-tuan tengok dekat sini dekat kadar 2020 bermula dari tahun 2020. Bermula daripada tahun 2020, kita dapat lihat bahawa kadar unemployment rate, kadar orang yang tidak bekerja tiba-tiba melonjak tinggi. Kenapa? Tuan-tuan ingat tak, pada tahun 2020 berlaku PKP, banyak syarikat tutup dan ramai orang dibuang kerja. Tuan-tuan ingat di sini pada masa ini kita mencapai hampir 5.5%. Hampir 5.5% kadar kepengangguran atau penganggur di Malaysia pada waktu ini. Tempoh 2020, dalam tempoh sehingga tahun 2021, kita menghadapi kadar, sehingga tahun 2022, kita menghadapi kadar pengangguran melebihi 4.5% daripada tahun 2020 sehingga tahun 2021. Namun begitu, masuk tahun 2022, kadar mula menurun dan kita tengok pada tahun 2023, kita sekarang ini mencatat kadar unemployment rate di bawah
4% iaitu pada kadar 3.5% terendah sejak tahun 2020, tuan-tuan. Ini indikator yang pertama. Bila kita bercakap soal ekonomi kita merudum, sekarang ini unemployment rate ni maksudnya apa? Maksudnya ramai rakyat sekarang sudah mula bekerja kembali. Kadar kebolehpasaran pekerja, rakyat sudah mula boleh bekerja, bermakna bila mula boleh bekerja, ekonomi merancak, company buka, bermakna apa? Bermakna sekarang ni ekonomi makin bagus. Baik, tak puas hati juga Malaysian unemployment rate ni tak bagus. Baik, saya buat yang kedua. Kita tengok Malaysian economic growth. Tuan-tuan tengok dekat sini kadar tahun 2021 membawa kepada kadar negatif. Dekat sini tahun 2020 ke 2021 membawa kepada kadar negatif dekat sini. Tetapi pada kadar 2022 hingga sekarang ini kita nampak bagaimana pertumbuhan ekonomi kita semakin baik dan dijangkakan pada tahun 2024 kita boleh mencapai economic growth sehingga 4.5% berbanding dengan 3% pada tahun sebelum-sebelumnya. Baik, dalam masa yang sama, economic growth ni tak bawa cantik lagi. Saya bawa lagi inflation rate. Kadar inflasi negara kita telah turun daripada 4% pada tahun 2022 sehingga sekarang 1.9% pada tahun 2023. Kuartal 3 ini kuartal ketiga. Pada bulan Oktober ini kita dah mencatatkan inflation rate 1.9% pada kadar yang amat rendah. So terbaik untuk sebuah negara sebenarnya adalah dalam lingkungan 2 ke 2.5%. 1.9 tu within the range. Kita tak nak terlalu rendah sangat. Ekonomi tak bergerak lah pula. Tetapi dalam range tersebut. Baik, ini akan membawa saya kepada poin kenapa ayam diapungkan. Dan kalau kita tengok trending ni macam mana? Sekarang ini menurun. Makin baik ke tak makin baik? Now, ada yang kata sekarang ini inflation rate makin rendah tapi kenapa barang masih mahal? Now, soalan masih mahal itu saya kata objektif ke subjektif? Kalau kita nak compare harga minyak berbanding dengan 33 bulan tu berapa? Harga ayam berapa? Harga sayur berapa? Sekarang ini berkemungkinan harga sayur, saya dengar harga bawang akan naik kerana India dah sekat ekspor. Sekarang ni harga beras dah makin stabil kerana India dah mula ekspor. By next year, kita mungkin akan cuba untuk mengurangkan kebergantungan kita kepada kepada import. Baik. Now, tak puas hati lagi. Saya buat satu lagi indikator yang ditulis ataupun dikaji oleh sebuah agensi international dipanggil IMD. Baik, IMD ni melihat antara lain adalah World Competitiveness Ranking. IMD World Competitiveness Ranking, website dia boleh tengok kat sini, tuan-tuan boleh Google sendiri. World Competitiveness Ranking ni akan melihat beberapa aspek. Antaranya adalah keberkesanan kerajaan, lepas tu kebolehpasaran, benda-benda macam tu. Okay. Now, pada tahun 2019, waktu Pakatan Harapan memerintah, World Competitiveness Ranking kita adalah 22. Kemudian bila PN memerintah tahun 2020, dia turun kepada 27. Dia macam ni, nombor 1 terbaik, 100 tu teruk lah. So daripada 22 kita turun 5 anak tangga kepada 27. 20-21 okey sikit kepada 25, tapi 20-22 kita teruk menjadi 32. Ranking kita berdasarkan competitiveness dunia, kita ke tangga 32. Compare dengan Singapore nombor 1, tuan-tuan. Nak cerita, compare dengan Singapore nombor 1. Kita tahun 2022 nombor 32, 100 teruk lah. Tetapi pada tahun 2023 kita berjaya menurunkan kembali kepada angka 27 dan kita harap 2024 kita akan makin lebih baik daripada sebelumnya. Now, bila dilihat daripada economic performance berdasarkan kepada World Competitiveness Ranking juga, IMD juga menyatakan pada tahun 2019 Malaysia mencatatkan angka nombor 11, 2020 9, kemudian 2021 15, 2022 12, akhirnya 2023 daripada segi economic performance, perkembangan ekonomi kita nombor 7, tuan-tuan. Nak compare Singapore nombor 3. Daripada segi economic performance, Singapore nombor 3, kita nombor 7 dunia. Berdasarkan kepada economic performance World Competitiveness Ranking. Now, dalam masa yang sama, government efficiency, keberkesanan kerajaan.
Kalau kita tengok bagaimana 20 tahun 2019, 24, 2020, 30, 2021, 30, 2022, 38. Keberkesanan pegawai kerajaan atau kerajaan kita 38 2022. Tetapi 2023 kita berjaya meningkatkan balik jadi 29. Nak compare, Singapura nombor 7. Dan juga business efficiency, keberkesanan, kecakapan kita dalam melakukan perniagaan, kita pernah 18 masa Pakatan Harapan memerintah, 2020 jadi 29, 21 okey improve 24, tapi 2022 kita makin teruk 38. Akhirnya kita turunkan kepada 32 and by 2024 kita harapkan akan jadi lebih baik. Tuan-tuan, kalau kita nak tengok bagaimana kita nak compare dengan Singapura, kita Singapura nombor 8, kita nombor 32. Nah, daripada angka-angka tersebut, kita dapat lihat daripada segi global competitiveness kita, world competitiveness kita, daripada segi doing business, daripada segi keberkesanan kerajaan, daripada segi economic performance, we are improving daripada 2022. Improving. Now, adakah kita yang terbaik? Belum lagi. Tetapi kita improving. Now, adakah soalan yang betul kita tanya, adakah kita menuju ke landasan yang betul? Fakta, data, semua saya dah tunjuk tadi tuan-tuan. Daripada unemployment rate, inflation rate, saya tunjukkan juga GDP growth, saya tunjuk juga world competitiveness ranking. Bagaimana business efficiency, economic performance kita improving. Every scale kita improving. Not the best, not yet the best, tetapi kita improving. Meaning to say, dalam tempoh 1 tahun, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, we are getting better. Of course, kita tak terbaik lagi, tapi kita dah improve. Dan kita nak dia menuju ke landasan yang betul. Dia menuju ke landasan yang betul. Kalau kita tengok, kenyataan daripada dalam Business Times, Malaysia ranks 27th in 2023 IMD World Competitiveness Ranking. Institute of Management Development World Competitive Ranking 2023 reports reveals on Tuesday. Dalam masa yang sama kita tengok tadi dan tuan-tuan boleh tengok apa yang saya cakapkan tadi dalam website ini, imd.org. Tuan-tuan boleh tengok dekat situ berkenaan dengan perkara ini. Kenapa saya nak tunjukkan benda ni tuan-tuan? Ini bahan kepada pembangkang lah sebenarnya. Bukan bahan kepada orang kerajaan. Bahan kepada pembangkang. Gunakanlah data-data ini untuk anda jadi pembangkang yang baik. Gunakanlah data-data ini supaya anda boleh jadi pembangkang yang baik. So daripada ini, barulah kita akan nampak bagaimana perkembangan ekonomi negara kita. Is it going good or is it going bad? Is it going to the wrong direction or is it going to the right direction? Itu yang kita nak nampak. Of course, kita ni umpama kapal yang besar lah. Kita sekarang ni nak turn to the right direction. Jauh lagi perjalanan kita. So sekarang ni kita nak kena bergerak dan kita kena terus bersama dengan kapal ni. Itu tugas saya, itu tugas tuan-tuan. Tugas tuan-tuan membantu kita memastikan bahawa direction itu sudah betul. Sesiapa saja yang cuba untuk nak merosakkan direction itu, kita akan jadi benteng kepada orang tersebut. Kan? Jadi benteng kepada kerajaan bagi menghalang orang tersebut daripada terus kita nak kata nak merosakkan negara kita.